Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, Alhamdulillah kita telah pun berbincang bersama, dan pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait dengan rukun puasa. Ya. Jadi apabila kita mengatakan tentang rukun puasa, kita mengetahui bahawasanya di dalam boleh dikatakan di dalam ibadah, para ulama telah menjelaskan di sana ada beberapa perkara, ada yang dikatakan sebagai rukun, ada yang dikatakan sebagai sunat-sunat, perkara-perkara yang disunatkan dan sebagainya. Apabila kita bincangkan tentang rukun puasa berapa perkara? Berapa perkara? 2. Alhamdulillah. Pertama apa? Niat. Alhamdulillah. Yang kedua? Meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Nanti kita bincangkan insya-Allah. Baik. Selepas kita kupaskan mengenai rukun puasa itu, sebelum kita bincangkan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita kini berada di muka surat 437. 438. Puasa kanak-kanak. Baik. Kita berada di muka surat 438 mengenai siapakah yang diwajibkan berpuasa. Kita mengetahui yang diwajibkan berpuasa adalah kullu muslimin balighin aqil. Setiap orang Islam yang telah baligh, yang telah berakal. Nescaya orang yang belum baligh, kalau mereka tak berpuasa, tidak berdosa. Orang yang gila, mereka tidak diwajibkan berpuasa dan tidak berdosa. Kemudian orang itu bukanlah orang yang musafir. Orang yang musafir, mereka dimaafkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi mereka wajib mengqadakkan puasanya. Begitu juga orang yang suci daripada haid dan nifas. Orang yang berada dalam keadaan haid atau nifas, mereka tidak boleh berpuasa dan mereka wajib mengqadakkannya. Baik. Akan kita kupaskan perkara-perkara tersebut dengan lebih mendalam nanti insya-Allah. Di muka surat 438 penulis meneruskan perbincangan puasa kanak-kanak. Apabila kita katakan kanak-kanak, siapa dimaksudkan kanak-kanak? Yakni mereka yang belum baligh. Kita katakan yang diwajibkan puasa adalah orang yang telah baligh. Orang yang belum baligh tak wajib berpuasa. Akan tetapi kalau seorang budak yang belum baligh, kalau dia itu berpuasa, adakah puasanya sah? Dan bagaimana halnya? Penulis mengatakan, kanak-kanak walaupun tidak diwajibkan berpuasa, namun walinya, ibu bapanya, seharusnya membiasakannya, menyuruhnya supaya melatih mereka agar terbiasa mengerjakan ibadah puasa sejak kecil lagi. Jadi di sini dapat kita lihat, walaupun mereka itu belum wajib puasa, tetapi sebaiknya kita biasakan mereka berpuasa. Begitu juga orang yang belum baligh tidak wajib solat. Namun Rasulullah mengajarkan muru auladakum bis solah wahum abna sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan solat apabila mereka telah berusia 7 tahun. Jadi walaupun belum baligh tak wajib solat, tetap kita galakkan mereka itu mendirikan solat. Walaupun belum baligh tak wajib tutup aurat, biasakan mereka berpakaian yang menutup aurat. Walaupun belum baligh tak wajib puasa, akan tetapi mereka digalakkan untuk berpuasa. Dari Rubai binti Muawwiz, bahawasanya beliau mengatakan, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura pernah mengirim utusan ke perkampungan Ansar untuk menyampaikan pesanan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang berpuasa sejak pagi hari tadi dikehendaki meneruskan puasanya.
Dan barang siapa berbuka sejak dari pagi tadi dikehendaki berpuasa pada saki baki hari tersebut. Setelah itu kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuat peralatan, permainan dari bulu domba untuk mereka, untuk budak-budak tadi. Jika ada di antara mereka yang menangis meminta makanan, maka kami memberikan alat permainan tersebut supaya mereka tak ingat tentang lapar atau sebagainya. Keadaan berlangsung sehingga waktu berbuka pun tiba. Jadi demikian para jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan antara dalil bahawasanya walaupun anak-anak kecil digalakkan berpuasa. Puasa itu adalah puasa apa? Bukan puasa Ramadan. Hari Ashura. Ashura tu hari berapa hari bulan? Ya? 10 Muharram disunatkan berpuasa. Ya, baik. Jadi pada hari tersebut disunatkan berpuasa dan Nabi SAW menggalakkan mereka itu semua berpuasa, termasuklah kanak-kanak. Jadi kalau puasa sunat dah telah digalakkan untuk budak-budak berpuasa, apatah lagi dengan puasa wajib. Budak-budak yang belum balik mungkin mereka tak faham, tetapi kita biasakan. Kita bukan mendera mereka, kita mendidik mereka. Mereka yang telah biasa berpuasa, selalunya hari pertama, hari kedua, mindset nak makan dan sebagainya, nanti lama-kelamaan dah beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, dah tak lapar pun sebelah siang. Kita pun pernah melaluinya dan sangat baik biasakan. Kalau kita tak biasakan dia berpuasa pada bulan Ramadan, hari pertama tak apalah, biarkan hari kedua tak apa, sampai 1 bulan tak berpuasa. Tapi ada budak yang lagi kecil daripadanya, pasal dah biasa puasa, Alhamdulillah. Dan puasa itu sebaiknya galakkan dia puasa 1 hari, seperti mana saya sebutkan. Dia bukan puasa setengah hari. Puasa orang Melayu setengah hari, tunggu zuhur. Jadi mindset dia zuhur. Jadi kalau dapat, biarkan puasa 1 hari. Dia pagi makan sama-sama kita, kemudian berbuka juga, dapat makan sama-sama, dapat suasana. Alhamdulillah. Dan itu adalah satu pendidikan, membiasakan mereka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi di sini dapat kita lihat budak-budak yang belum baligh juga digalakkan untuk berpuasa. Perkara seterusnya, seseorang yang diberi keringanan berbuka namun diwajibkan membayar fidyah. Katakan pada bulan Ramadan, siapakah di antara mereka yang diberikan kelonggaran untuk berbuka? Siapa yang diberi kelonggaran untuk berbuka? Orang yang bermusafir diberi kelonggaran untuk berbuka. Diberi kelonggaran. Kalau dia bermusafir, dia tak nak puasa, dimaafkan. Tak berdosa. Tetapi kena qada. Orang yang sakit, fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan sekiranya kamu itu sakit atau bermusafir, maka tidak ada salahnya untuk kalian berbuka dan menggantikan pada hari yang lain. Baik. Bagaimana dengan seorang yang haid dan nifas? Mereka yang haid dan nifas tak boleh berpuasa seperti mana yang telah kita sebutkan. Kena qada tak? Ya, kena qada. Kena qada dengan ada sebagian orang hamil. Kalau orang hamil diberi keringanan untuk berbuka tak? Kalau orang tu hamil, kalau dia tak mampu berpuasa, anggap dia macam sakit. Orang yang sakit diberi kelonggaran untuk berbuka. Orang yang hamil dia lemah. Orang yang lemah, mabuk atau sebagainya diberi keringanan untuk berbuka. Kalau dia mampu, teruskan. Kalau dia tak mampu, dia boleh berbuka. Tapi siapakah golongan orang yang wajib qada dan siapakah golongan orang yang wajib qada dan bayar fidyah? Akan kita bincangkan. Tajuk ketiga, seseorang yang diberi keringanan berbuka namun diwajibkan membayar fidyah. Penulis mengatakan, diberi keringanan untuk tidak berpuasa ke atas beberapa jenis orang. Antara lain adalah, penulis mengatakan, diberi keringanan untuk tidak berpuasa ke atas orang tua, baik lelaki ataupun perempuan, orang sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, dan orang yang bekerja berat yang tidak memiliki kelapangan sumber rezeki selain daripada apa yang mereka kerjakan itu. Jadi beberapa golongan ini mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Orang tua,
Orang tua kalau dia dah uzur, dah sakit sangat, dah tua dah terlentang ke hospital ataupun atas katil, wajib berpuasa tak? Puasa tetap wajib. Tetapi dia beri keringanan. Dia beri keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau diberi keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan, dia wajib qada atau wajib bayar fidyah? Kalau Ramadan, dia dah uzur lah, dah tua. Usia dah 105 tahun. Kemudian lepas Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dia boleh muda balik tak? Tak boleh, dah tua dah. Betul kan? Jadi memandangkan dia dah tua kerana keuzuran tua tadi yang menyebabkan dia tidak berpuasa, nescaya dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa tetapi dia terus bayar fidyah. Baik lelaki atau perempuan. Atau orang yang sakit, dah sakit tenat. Dia penghujung hayat dia. Dia tak berpuasa. Tak berpuasa kena qada tak? Dah penghujung hayat, dah memang sakit. Doktor pun mengikut ilmu kedokteran pada hadapan. Jadi bayar fidyah. Kerana dah tak berkemampuan. Semua mereka tadi diberi keringanan untuk berbuka puasa. Jika berpuasa akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberati mereka sepanjang bulan Ramadan tahun berkenan. Baik. Jadi kalau sekiranya mereka tak mampu berpuasa, mereka diberi keringanan untuk berbuka. Siapa saja mereka? Mereka yang sakit. Kalau kita benar-benar sakit, apa juga sakit ketika bulan Ramadan, diberi keringanan untuk berbuka. Fa in kuntum marda aw ala safarin, dan sekiranya mereka itu sakit atau bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka gantikanlah puasa tadi pada hari-hari yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Namun mereka diwajibkan memberi makan pada satu orang miskin pada tiap-tiap hari sebanyak 1 sa'. Setengah sa' atau 1 mud. Ketetapan ini sememangnya terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, memandangkan tiada hadis menetapkan berapa banyak kadar yang mesti diberikan kepada orang miskin tersebut. Jadi kalau mereka itu tidak dapat berpuasa, maka mereka beri makan orang miskin. Baik. Masalah beri makan orang miskin ni yang kita katakan sebagai fidyah. Berapa banyak yang kita nak beri makan? Kita bincangkan. Ibnu Abbas berkata, rakhasa li syekhil kabir, diberi keringanan ke atas seorang tua yang berumur, yang usia yang tua, an yaftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alai. Jadi diberi keringanan bagi orang tua untuk berbuka. Namun sebagai gantinya, dia diwajibkan memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari dan tidak perlu mengqada puasanya yang telah ditinggalkan. Baik, dalam hadis ini dikatakan orang tua. Orang tua yang dah uzur lah. Seperti yang saya katakan, dia dah tua, memang dia lemah, dia tak mampu berpuasa, maka dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Pada masa yang sama, dia tak perlu qada kerana dia tak mampu untuk qada. Namun sebagai ganti, dia kena beri setiap hari yang ditinggalkan satu orang fakir miskin makan. Kita bincangkan nanti bagaimana nak beri makan satu orang fakir miskin. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha bahawasanya dia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat berikut. Yakni dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka-mereka yang tak mampu berpuasa, maka berilah makan fakir miskin. Dan Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhatin huwa syaikhul kabir wal mar'atu kabira wala yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Ibn Abbas berkata, ayat ini tidaklah dimansuhkan. Ianya ditujukan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sama ada lelaki atau perempuan.
yang tidak mampu lagi berpuasa. Dan sebagai gantinya, mereka dikehendaki memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari dan di mana hari yang mereka tidak berpuasa. Baik, ada beberapa perkara yang penting nanti dalam perbincangan kita yang perlu kita memahami. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala selepas menjelaskan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas mereka-mereka yang terdahulu. Moga-moga kalian bertakwa. Selepas diterangkan kewajipan berpuasa, Allah Taala memberikan keringanan. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sekiranya mereka itu sakit atau bermusafir, gantilah puasa mereka tadi pada hari-hari yang lain. Ini satu golongan orang yang musafir atau sakit wajib qada. Hari ni sakit perut ke, sakit kepala ke, demam atau sebagainya, tak mampu puasa, tak puasa, qada. Bulan ini musafir, Ramadan dia musafir, dah balik daripada musafir, qada. Ini satu golongan, golongan A yang wajib qada. Ada golongan B yang Allah Ta'ala tak katakan qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas mereka-mereka yang tak mampu puasa, fidyatun ta'amu miskin. Maka mereka itu diwajibkan memberi makan fakir miskin. Ni golongan B. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu ke atas mereka-mereka yang tak berkemampuan. Ini ayat tadi yang Ibn Abbas membacakan tadi. Apakah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka hendak dibayar fidyah, beri fakir miskin makan. Okey, terang ya. Jadi golongan A, mereka mampu puasa, tetapi mereka ada sebab, mereka tu sakit atau bermusafir. Ini golongan A, kena qada. Golongan B, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ke atas mereka-mereka yang tak berkemampuan, maka fidyatu ta'amu miskin. Hendaklah mereka bayar fidyah, beri makan fakir miskin. Golongan B. Penting untuk kita memahami kenapa, apa juga sebab seseorang itu tak puasa, kita nak kena tengok. Dia ni masuk golongan A atau dia ni masuk golongan B. Kalau dia tu masuk golongan A, kena qada. Kalau dia tu masuk golongan B, tak perlu qada, bayar fidyah saja. Penting untuk kita memahami. Jadi nanti ada orang tanya, Ustaz, dia tu sakit ginjal, dia masuk kategori A atau B? Ustaz, dia ni orang yang kurang siuman, A atau B? Ataupun Ustaz, dia kerja berat, atau dia hamil, atau dia menyusukan, atau penting. Daripada situ kita untuk kategorikan A atau B. Nanti kita bincang. Demikian pula orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Baik. Orang yang sakit tak ada harapan untuk sembuh, A atau B? B. Kenapa? Dah tak ada harapan untuk sembuh. Just imagine dia dah kuat hospital, dah ICU, memang dah penghujung hayat. Jadi dia masuk B. Kalau B apa berarti? Fidyah. Nak kena qada tak? Tak perlu qada. B. Jadi penting untuk kita memahami, seseorang itu dia tak berpuasa tu, dari ayat Al-Quran Allah Taala menjelaskan sama ada wa in kuntum marda au ala safarin, fa in kuntum marda au ala safarin. Ini kategori A. Sekiranya kamu sakit atau musafir. Kategori B apa dia? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ke atas mereka-mereka yang tak mampu, maka bayar fidyah. Ya, A dan B. Demikian pula orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan memang tidak mampu untuk berpuasa. Orang seumpama ini sama hukumnya dengan orang tua yang lanjut usia tanpa wujud perbezaan.
Demikian pula para pekerja yang bergelut dengan kerja-kerja kasar dan berat. Ada satu lagi golongan. Katakan, orang tu mengadu, hari-hari dia kena kerja. Betul? Sebagian orang. Dan kerja dia kerja berat. Awak tak mampu puasa Ramadan, kena qada. Ya, saya qada. Bila nak qada? Lepas Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, hari-hari dia kerja. Sampai next Ramadan, masih kerja lagi. Sampai next Ramadan, masih kerja lagi. Bila nak qada? Memang kita katakan awak kena mujahadah, kena jihad. Betul. Memang dia kalau mampu dia lakukan. Tapi kemampuan setiap orang berbeza. Dia kata betul-betul saya tak mampu. A atau B. Jadi kita tahu kalau A is temporary. Kerana apa? Sakit, musafir, dia pulang kan. B, hari-hari memang berterusan. Nescaya memandangkan awak termasuk dalam kategori B, bayar fidyah. Wajib puasa tak? Asalnya awak wajib puasa. Tetapi kerana keadaan awak ini, tak boleh kita ambil ringan, tapi bersebab keadaan dia memang kerja dia berlarutan hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ramadan bertemu Ramadan, nak qada. Bila nak qada? Maka jatuhlah dia kategori B. Demikian pula para pekerja yang bergelut dengan kerja-kerja kasar dan berat yang benar-benar tak mampu berpuasa. Syekh Muhammad Abduh berkata bahawasanya adapun yang dimaksudkan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu, ni penting. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas mereka-mereka yang tak berkemampuan ataupun sukar untuk melaksanakan puasa tadi. Dalam ayat tersebut adalah sebagai contoh, Syekh Muhammad Abdul menjelaskan mereka itu orang tua lanjut usia, penderita penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan pekerja-pekerja berat yang merupakan mata pencariannya yang tetap dan memang tak ada kerja lain untuk mereka. Seperti mengeluarkan arang batu daripada tempat perlombongan. Awak kata kerja berat, Ustaz, memang panas kerja tepi jalan, tengah-tengah jalan. Penulis mengatakan maksud dia bukan setakat panas, dia kerja ke arang batu, coal, C-O-A-L, tempat batu bara. Memang panas begitu. Dalam keadaan sedemikian memang tak boleh, tak berkemampuan. Demikian juga penjenayah yang diberi hukuman melakukan kerja-kerja berat untuk selama-lamanya jika mereka berasa kesulitan menjalankan ibadah puasa di samping mereka memiliki harta sebagai bayaran fidyah. Baik, clear. Masalah. Ustaz, ada yang menjelaskan kalau orang yang hamil, kita pernah baca buku kan, dalam kitab katakan sama ada kita takut hamil itu disebab seorang ibu dia takut menjejas diri dia atau menjejas anak dia. Dalam sebahagian kitab menjelaskan sedemikian. Kalau dia bimbang, kalau dia berpuasa menjejas diri dia, nescaya dia kena bayar, dia kena qada. Tapi kalau dia bimbang menjejas anak dia, nescaya kena qada dan kena bayar fidyah. Dalam sebahagian kitab menjelaskan. Tetapi bukan semua ulama bersetuju dengan pendapat tersebut. Yang membezakan ibu hamil nak kena tengok sama ada dia bimbang jejas anak ke jejas diri dia, ini pendapat salah satu pendapat sebahagian para fuqaha dalam masalah tersebut. Antara lain mazhab Syafi'i. Tetapi ianya bukan disepakati oleh semua ulama. Teruskan perbincangan kita tentang A dan B. Demikian juga perempuan hamil dan perempuan menyusukan anak. Jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau anak-anak mereka, maka mereka dibolehkan berbuka puasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqada puasa yang ditinggalkan. Baik. Seketika. Ingatkan tadi saya kata, dalam sebahagian kitab, dalam sebahagian pengajian kita katakan, seorang ibu yang hamil atau yang menyusukan, dia kena qada atau kena bayar fidyah.
Dalam sebahagian kitab jelaskan kena tengok keadaan. Kalau wanita itu yang menyusukan atau yang hamil, dia bimbang kalau dia berpuasa menjejas diri dia, nescaya menjejas kesihatan dia atau sebagainya, dia kena qada sahaja. Kalau dia bimbang menjejas anaknya, nescaya dia kena qada dan fidyah. Betul kan? Pernah dengar tak? Itu yang kita faham. Tetapi bukan semua ulama berpendapat demikian. Jadi bagaimana? Baik. Lihat A dan B. Seorang yang hamil atau yang menyusukan. Orang lelaki tak boleh komen. Tak ada pengalaman menyusukan. Kita boleh kata sabar. Sabarlah, mujahadah. Kita cakap. Lapar dia, macam mana perit, orang perempuan lagi tahu. Tepuk dada, tanya iman. Seorang wanita yang sedang hamil, dia nak puasa. Tapi mabuklah. Hari ni lain macam mabuk dia tu macam. Boleh tak saya buka? Boleh tak saya buka? Lelaki, jangan larang, jangan paksa. Lihat apa Allah Ta'ala katakan. Fa'in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka sekiranya kalian itu sakit atau bermusafir, maka diperbolehkan tidak berpuasa, gantikan dengan hari-hari yang lain. Allah berikan keringanan. Kalau mampu puasa, puasa walhamdulillah. Tak mampu puasa, Allah beri keringanan, qada hari yang lain. Alhamdulillah. Clear? Jadi pasal dia hamil, lapar sangat ke, perit sangat ke, atau dia menyusukan, kering dia, Allah musta'an, atau pasal budak tadi dah ambil zat, ambil body, liquid, body fluid, body apa sajalah, makanan semua, protein sudah ambil, dia lapar sangat, tak mampu. Tak mampu, awak dikira sakit. Gantikan hari yang lain. Clear? Baik. Sama ada dia bimbang diri dia atau bimbang anak dia, tak ada masalah. Yang penting dia mampu ke tak mampu. Pasal kalau anak sekalipun, ibu yang yang mengkandungkannya. Okay. Senario yang lagi satu. Kalau dia itu tak mampu berpuasa hari ini, boleh tak dia qada dengan pada hari yang lain? Jawapan dia boleh. Pasal hari yang lain nanti dah melahirkan ke, dah habis gitu, saya kuat, alhamdulillah. Tetapi situasi yang berlainan berlaku ke atas wanita yang lain pula. Setiap wanita berbeza-beza keadaan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang lepas hamil, melahirkan, lepas tu boleh qada, silakan. Ada seorang wanita pula, lepas hamil 9 bulan, melahirkan. Melahirkan nifas. 1 bulan, 1 bulan setengah, 2 bulan. Lepas melahirkan nifas, lepas tu sambung susu lagi. Sepanjang nifas tu dia susu, menyusukan. Menyusukan ada yang 2 tahun, ada 1 tahun setengah, ada 1 tahun, menyusukan. Ketika menyusukan pun tak mampu nak puasa. Lepas menyusukan 1 tahun, hamil sekali lagi pula. Lepas ketika hamil, tak mampu puasa. Lepas 9 bulan melahirkan. Lepas melahirkan nifas. Lepas nifas, menyusukan continue. Lepas tu hamil lagi. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu hamil, ketika hamil tak mampu puasa. Bila nak qada? Ni qada ni dah 3 tahun hamil 3 budak. Pada time hamil yang keempat, qada yang baby pertama tu belum bayar lagi. Dia ni kategori A atau kategori B? Ibnu Abbas menjelaskan, golongan sedemikian masuk kategori B. Dia tak gunakan dalil fa in kuntum marda aw ala safarin. Bukan gunakan dalil sakit atau bermusafir. Tapi digunakan dalil untuk orang ini wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas mereka-mereka yang tak berkemampuan. Kerana dia itu berterusan 2, 3, 4, 5 tahun berterusan, nescaya bagi dia bayar fidyah.
Jadi sebab tu penting untuk kita memahami, ulama mengambil hukum, meletakkan hukum, ni ada section apa ni. Kalau dalam undang-undang pun, kesalahan dia, sabit kesalahan di bawah section apa. Kalau section ni, ambil hukuman ini. Section ni, ambil hukuman ini. Jadi keringanan yang diberikan ini, diambil keringanan yang mana? Untuk orang yang sakit dan musafir, ambil keringanan ini, qada. Kalau dia tu atas keringanan yang tak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu nescaya hukuman dia ataupun apa yang perlu lakukan bukan qada tapi fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Ini yang penulis menjelaskan, membawa nukil kata-kata Ibn Abbas. Kita baca sekali lagi. Demikian juga perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau anak mereka, regardless. Ingat tak yang selama ni kita bincangkan, kalau bimbang keselamatan diri, kena qada. Bimbang keselamatan anak, kena qada dan fidyah. Tetapi Ibn Abbas katakan, regardless. Diri ke, anak ke, yang penting dia boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Baik, tak boleh puasa, A atau B. Demikian juga perempuan-perempuan yang hamil dan perempuan-perempuan yang menyusukan anak. Jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau keselamatan anak-anak mereka, maka mereka dibolehkan berbuka puasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqadakkan puasa yang ditinggalkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ikrimah bahawasanya Anna bin Abbas qala fi qawlihi ta'ala, bahawasanya Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Taala berfirman? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang sukar, tak berkemampuan, sukar melakukan puasanya, diwajibkan membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada satu orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ibn Abbas katakan bahawasanya dia memberikan keringanan kepada orang tua usia lanjut, sama ada lelaki maupun perempuan. Mereka akan mengalami kepayahan apabila berpuasa, maka mereka dibolehkan berbuka puasa. Namun diwajibkan memberi makan kepada satu orang miskin atau pada setiap hari sebagai bayaran fidyah. Demikian juga perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan diri mereka atau anak-anak mereka, maka mereka dibolehkan berbuka. Namun diwajibkan memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap hari. Ke atas orang yang hamil, perempuan yang hamil dan para ibu yang menyusukan anak. Pada akhir riwayat asar itu ditambah lagi. Kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi Walid, bahwasanya Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada hamba saya perempuannya yang sedang hamil. Ibnu Abbas mengatakan, anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa alayki al-fida wala qada alaik. Kamu, Ibn Abbas mengatakan kepada seorang hamba saya perempuan yang sedang hamil, kamu sama halnya dengan orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Oleh yang demikian, hendaklah kamu membayar fidyah sahaja dan kamu tidak perlu qada puasa yang ditinggalkan itu. Ibn Abbas, seorang sahabat. Rasulullah mengatakan penafsir Quran. Jadi, di sini dapat kita lihat, walaupun pendapat yang masyhur di kalangan kita yang katakan wanita tu nak kena tengok bimbangkan diri dia ke bimbangkan anak dia, ini satu pendapat. Tetapi sebagai ada pendapat yang lain, bahkan pendapat Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi pernah memberikan julukan sebagai penafsir Quran. Beliau mengatakan dalam mentafsirkan ayat wa 'alal ladina yutiqunahu itu adalah ke atas mereka-mereka yang uzur, yang tua, yang memang tak mampu berqada puasanya, dan juga ke atas perempuan-perempuan yang hamil dan yang melahirkan kerana atau yang menyusukan kerana secara umum
wanita itu kalau yang hamil, kadang-kadang mereka tak berkemampuan untuk berpuasa dan berterusan 9 bulan, lepas tu melahirkan, lepas tu tak dapat berpuasa 30 hari, 45 hari, 60 hari, lepas tu terus dengan menyusukan atau sebagainya. Maka dengan demikian mereka berada di bawah manzilah darajat sama seperti orang yang tua yang tak mampu berpuasa. Kalau mereka betul-betul tak mampu berpuasa. Tapi kalau dia tu kuat, seperti mana saya katakan, setiap wanita berbeza keadaan. Ada orang wanita puasa hamil 9 bulan, 9 bulan boleh berpuasa. Ada wanita menyusukan, tetap boleh berpuasa. Falyatafaddal, silakan. Tetapi kamu mampu bukan berarti semua orang lain mampu. Kalau orang tu kata dia tak mampu, maka dia ambil keringanan ini. Allah Ta'ala katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ke atas mereka-mereka yang tidak berkemampuan, maka mereka diwajibkan membayar fidyah, diberikan fakir miskin makan. Dari Nafi' pula bahawasanya Ibnu Umar juga pernah ditanya mengenai perempuan hamil yang merasa khawatir terhadap keselamatan kandungannya. Jadi Ibnu Umar pernah ditanya terhadap seorang wanita yang hamil. Wanita ni kata, aku sebenarnya tak ada masalah. Boleh, tapi bimbanglah nanti anak macam mana? Sakit, nanti anak tak dapat zat, nanti anak kecil, nanti anak tak growth-nya terjejas. Macam kita lah, bimbang perkara-perkara sedemikian. Jadi Ibnu Umar pernah ditanya. Maka beliau berkata, hendaklah dia berbuka dan sebagai gantinya dia dikenaki memberi makan satu orang miskin, 1 mud gandum pada setiap hari. Pada setiap hari beri makan fakir miskin. Dalam sebuah hadis dinyatakan, sesungguhnya Allah SWT memberi keringanan kepada orang yang musafir untuk tidak berpuasa dan mengqasarkan solat. Sedangkan perempuan yang hamil yang menyusukan anaknya diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Seperti yang telah kita sebutkan. Menurut mazhab Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Thawr, mereka hanya mewajibkan mengqada puasa sahaja dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Mengikut sebagian pendapat yang lain pula, sebagai contoh menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pula, jika mereka berbuka disebabkan khawatir terhadap keselamatan anak sahaja, maka mereka diwajibkan mengqada dan membayar fidyah. Tetapi apabila mereka merasa khawatir akan keselamatan diri mereka sendiri atau keselamatan diri sekaligus keselamatan anak mereka, maka mereka hanya diwajibkan mengqada puasa. Seperti mana yang telah kita sebutkan, jadi disebutkan di situ sebagian pendapat ulama. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana dalam hal sedemikian? Jadi kaedahnya mudah, insya-Allah. Seperti mana saya katakan, apa juga hal, tengok dia kategori A atau B. A siapa? Orang yang sakit dan musafir. Maka qada. B siapa? B orang yang tak mampu. Tak mampu. Siapa orang yang tak mampu? Tepuk dada tanya iman. Betul-betul dia tak mampu? B. Fidyah. Dia tu sakit ginjal. Setiap 2 hari ke seminggu 2 kali kena pergi dialisis. Kita kata mujahadah lah, puasa. Orang yang tak kena, tak tahu. Macam orang yang hamil, lelaki boleh kasih, tak boleh. Orang perempuan tepuk dada, tanya iman. Melahirkan, awak ni melahirkan sikit dah nginyik. Awak tak pernah melahirkan, jadi tak tahu apa tu sakit. Contoh. Baik, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang sakit ginjal, A atau B? Sakit ginjal dah selama-lamanya. Kalau dia mampu puasa, letak dia sebagai sakit, besok puasa. Tapi ni hari kena dialisis, lusa kena dialisis, bila nak puasa? Boleh tak ada ruang tak untuk berpuasa? Kalau Allah Ta'ala sembuhkanlah. Tapi sakit ginjal ni berterusan. Maka awak ini terjatuh ke atas golongan wa 'alal ladzina yutiqunahu, ke atas mereka-mereka yang tak berkemampuan, penuh kesukaran. B. Sedangkan orang yang kerja berat kat Lombong diberi keringanan untuk B, apatah lagi orang yang sakit ginjal.
Ada sebagian orang sakit dengan berbagai-bagai sakit lah. Sama ada sakit kolesterol ke, sama ada sakit buah pinggang ke, sama ada sakit kencing manis atau sebagainya. Tanya A atau B. Dia kencing manis tapi Ustaz, doktor kata, dah tanya doktor Islam, dia kata saya tak boleh tak makan sekian, pukul 12 kena makan ubat, pukul 3 kena makan ubat. Jadi kalau saya nak sekarang ni Ramadan, saya tak puasa lah. Bulan depan pun sama juga berterusan. 2 tahun lalunya puasa belum bayar. Jadi untuk gawak ni, awak bukan A sebenarnya. Awak tu B. B bayar fidyah. Alhamdulillah. Ada masalah? Jadi kita lihat apa saja masalah tu, isu tersebut, tengok dia tu golongan orang yang sakit dan musafir A atau orang yang tak berkemampuan, Allah Ta'ala beri keringanan, bayar fidyah. Baik, itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan perkara yang keempat. Perkara yang keempat adalah perkara seterusnya. Perkara seterusnya, seseorang yang diberikan keringanan berbuka puasa namun diwajibkan mengqada sahaja. Siapakah golongan tersebut yang diberikan keringanan berbuka dan hanya wajib mengqada puasanya tadi? Dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh dan bagi orang yang musafir. Ini perkara yang kita dah bincangkanlah, tapi penulis baru menjelaskan. Namun mereka diwajibkan mengqada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ni golongan apa? A. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dalil yang tadi kita baca. Dan diwajibkan ke atas orang-orang yang sakit. Terjemah dia salah ya. Jadi kita jangan ikut terjemah dia tersebut. Terjemahnya membawakan dalil yang lain. Faman kana minkum maridan, marid itu sakit, dan ke atas mereka yang sakit, au ala safarin, dan ke atas mereka yang bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka mereka diwajibkan mengqadakan puasa yang ditinggalkan. Salah kan terjemahnya tadi? Dalam terjemah tu mungkin yang tulis kitab ni kerja malam. Jadi tersalah copy and paste. Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih meriwayatkan daripada Muaz katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kalian itu bertakwa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang bermaksud dan bagi orang-orang yang sukar mengerjakan diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Sehingga dengan demikian seseorang dibolehkan berpuasa dan dibolehkan tidak, namun diwajibkan memberi makan satu orang miskin itu sudah memadai. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat yang lain pula, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan di mana saat mana diturunkan Al-Quran sampai firman Allah Ta'ala, maka sesiapa yang hadir di tempat pada bulan itu maka hendaklah dia berpuasa. Di sini Allah Ta'ala menetapkan kewajipan berpuasa ke atas orang-orang bermastautin. Kewajipan orang berpuasa ke atas mereka-mereka yang tidak bermusafir, lagi sihat dan memberi keringanan pada yang sakit dan yang musafir untuk tidak berpuasa dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat nanti di muka surat apa, kalau kita pulang ke rumah buka surah Al-Baqarah ayat 184, baca tafsiran dia. Baca tafsiran dan terjemahan. Ayat itu sebenarnya selalu yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian bertakwa. Itu ayat yang sering kali kita baca.
Baca ayat selepasnya. Ada banyak ayat di situ Allah Ta'ala terangkan ke atas orang yang sakit, orang yang bermusafir, ke atas orang yang tak berkemampuan, semua ada dijelaskan. Sakit yang membolehkan seseorang berbuka adalah sakit berat di mana dia akan bertambah teruk jika dia berpuasa. Atau dikhawatiri akan mengakibatkan bertambah lambat sembuhnya. Maka kalau dia sedang berpuasa, kalau dia teruskan puasa, berarti akan menjejas sakit dia tadi semakin tenat, semakin berat atau sukar untuk sembuh. Maka dia diberi keringanan untuk berbuka. Pengarang kitab Al-Mughni, yakni Imam Ibn Qudamah menjelaskan, diceritakan bahawasanya sekumpulan ulama salaf membolehkan berbuka puasa disebabkan penyakit ringan sekalipun, seperti sakit pada jari atau gusi. Alasannya adalah berdasarkan kepada keumuman maksud yang terkandung dalam ayat tersebut. Lagipun orang yang bermusafir dibolehkan berbuka puasa, meskipun dirinya tidak perlu berbuat demikian. Demikian juga orang yang sakit. Demikianlah pendapat mazhab Imam Bukhari dan Atha dan ahli zahir. Baik. Mengenai orang yang sakit yang kita katakan dibolehkan berbuka tu, sakit macam mana Ustaz? Sakit yang tenat, sakit yang berat, kalau dia berpuasa menjejas sakit dia, bertambah berat atau lambat sembuh, boleh berbuka. Kawan kita sedang puasa, kena gigit semut. Sakit tak? Sakit, kena gigit semut. Gatal sangat. Boleh buka tak? Boleh buka ke tak? Suami kita, yang hari ni abang tadi ingat nak puasa, tapi duduk kat sini macam gatal pula. Tangan gatal, jari gatal. Boleh buka tak? Di antara ulama mengatakan tak boleh buka. Pasal boleh diberi keringanan untuk berbuka kalau sakit yang berat, awak teruskan puasa boleh menjejas atau melambatkan sembuh. Maka bukalah, makan ubat atau sebagainya. Tetapi ada sebagian ulama katakan mengenai sakit, jangan tanya sakit apa. Selagi mana sakit, hak untuk berbuka tu diberikan kepada orang yang sakit. Macam saya katakan tadi lah, bagi awak sakit ni ringan, bagi dia berat, bagi dia boleh mampu, bagi dia ni tak boleh mampu. Ayat Al-Quran umum. Ayat Al-Quran apa? Umum. Allah SWT tidak menjelaskan bahawasanya sakit itu mesti sakit berat. Fa'in kuntum marda, maka sekiranya anda itu sakit. Allah Ta'ala tidak katakan fa'in kuntum marda asyadid. Tak ada sebut berat. Fa'in kuntum marda as-saqil. Tak. Fa'in kuntum marda, sekiranya kamu itu sakit. Au ala safarin, atau bermusafir. Ustaz, saya ni musafir, ada orang tu musafir, dia nak pergi honeymoon Ustaz. Atau dia nak pergi jalan-jalan, nak pergi Tokyo, nak pergi Disneyland, nak pergi musafir lah. Musafir ke tidak? Allah Ta'ala sebutkan fa'in kuntum marda au ala safarin. Sekiranya kamu itu sakit dan atau musafir, full stop. Selagi mana dia musafir, dia diberi keringanan. Ke mana dia nak pergi? Dia beri keringanan untuk tak berpuasa. Tapi ingat, A ke B? A. A berarti tak puasa hari ni, kena qada. Bukan B. Ini kategori A. Dan ingat, kita dah belajar, barang siapa berbuka pada bulan Ramadan tanpa sebab, nescaya dia puasa sepanjang hayat sekalipun, tak akan sama darajat nilai puasa pada bulan Ramadan. Tetapi dari segi kebenaran keringanan untuk berbuka, diberikan keringanan. Tepuk dada, tanya iman. Ada orang tak sakit mana-mana, tak gatal tak apa. Tapi
sakit hati, berulang jantung, sedih sangat atau kecewa sangat. Sakit tak? Sakit. Tepuk dada tanya iman. Allah Ta'ala beri keringanan. Tapi kalau berbuka, tak dapat kemanisan iman. Kalau tengah sakit hati itulah, isikan, sirami dengan keimanan. Zikrullah, sujud kepada Allah, baru akan dapat lebih ketenangan insya-Allah. Baik. Jadi untuk pengetahuan kita, ada juga sebagian ulama yang tidak mengkhususkan sakit berat, selagi mana sakit diberi keringanan. Orang sihat yang takut sakit disebabkan berpuasa, dibolehkan berbuka seperti mana orang sakit mengikut sebagian pendapat. Demikian juga seseorang yang teramat lapar atau terlampau dahaga hingga boleh menyebabkan dirinya binasa disebabkan berbuka, dibolehkan berbuka dan mengqada puasanya tadi. Meskipun orang itu sihat dan bukan musafir. Kalau betul-betul dah tak tahan sangat. Tetapi konteks kita hari ini berbezalah. Para sahabat pada bulan Ramadan mereka berjihad, berperang, tinggal di padang pasir. Panas kita, alhamdulillah. Ada di antara mereka di padang pasir atau sebagainya. Jadi tepuk dada tanya iman. Cuma sebagian pendapat ulama itu diberikan panduan supaya mereka boleh membuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian. Membinasakan atau membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap diri kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Taala tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang penuh dengan kesulitan. Jadi ke atas orang-orang tertentu ada sebab-sebab tertentu diberikan keringanan. Seandainya orang sakit tetap berpuasa dan bersedia menanggung penderitaan, maka ketahuilah puasa yang dilakukan tetap dianggap sah. Namun tindakannya itu dipandang makruh kalau memudaratkan. Sebab dia tidak mahu menerima keringanan yang sememangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi tindakannya itu mendatangkan bahaya bagi dirinya. Kalau sekiranya sakit tadi tak apalah, dia sakit dah perut dah sakit sama ada gastrik atau sebagainya, dia cuba tahan tetapi memang memudaratkan, maka tidak digalakkan. Sebagian sahabat pada zaman Rasulullah SAW berpuasa dan sebagian lain berbuka. Kedua-dua kumpulan tidak dianggap menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Hamzah al-Aslami berkata, "Wahai Rasulullah, aku berasa mampu untuk berpuasa ketika dalam peperangan. Salah tak aku jika aku berbuat demikian?" Yakni terus berpuasa. Baginda menjawab, dia adalah satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, hiya rukhsatun minallah. Dia itulah satu keringanan yang daripada Allah Ta'ala. Faman akhadha biha fahasan. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Dia adalah satu keringanan daripada Allah SWT. Barang siapa yang menerimanya, dia adalah baik. Dan barang siapa yang masih ingin terus berpuasa, maka tidak ada salah ke atas diri mereka. Mana-mana yang kemampuan. Tapi jangan disebabkan dia nak berpuasa menyusahkan orang lain pula. Jadi para sahabat dah berpuasa, ada di antara mereka kuat, alhamdulillah. Alang-alang aku tahu hari ini aku akan syahid, biar aku syahid dalam keadaan berpuasa. Falyatafaddal, silakan. Tapi jangan dia puasa, sahabat yang lain suruh lari, terus puasa punya pasal tak mampu lari menyebabkan semua sahabat kena bunuh. Tak boleh. Jadi kita kena tengok untuk masalah ramai. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW ke Mekah yang ketika itu kami sedang berpuasa. Kami berhenti di suatu tempat, maka sabda Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan itu mereka berhenti di suatu tempat dan Nabi mengatakan, sekarang kamu berada di tempat yang berhampiran dengan tempat musuhmu dan berbuka adalah lebih menguatkan dirimu. Jadi dah sampai situ, memang dah semua dah penat. Rasulullah mengatakan, kita dah amat dekat dengan musuh, berbukalah.
Nabi nak suruh mereka berbuka kerana dapatkan kekuatan para sahabat. Dan berbuka adalah lebih menguatkan dirimu. Kenyataan ini merupakan satu keringanan. Dalam keadaan ini, ada di antara kami yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Kemudian kami berhenti di satu tempat lain. Maka Nabi SAW memberitahukan, esok pagi kamu akan menyergap musuhmu dan berbuka adalah lebih menguatkan dirimu. Oleh itu berbukalah kamu. Ini merupakan satu arahan sehingga akhirnya kami semua berbuka. Setelah itu kami melihat kami berpuasa lagi bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Jadi kadang-kadang Nabi suruh sahabat berbuka ada atas sebab-sebab tertentu dan kadang-kadang mereka dalam musafir juga berpuasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ada antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Mereka yang berpuasa tidak menyalahkan mereka yang berbuka. Sebagaimana mereka yang berbuka juga tidak menyalahkan mereka yang berpuasa. Pada mereka seseorang itu berasa kuat, dirinya kuat lalu berpuasa. Maka itu adalah lebih baik. Sebagaimana menurut bahawa seseorang yang merasa dirinya lemah itu dia berbuka, maka itu juga adalah baik. Bergantung kepada kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Jadi kita dah mengetahui para jemaah, walhamdulillah, kalau ketika pada bulan Ramadan benar-benar kita sakit, kita diberi keringanan untuk berbuka. Tetapi ingat, tanpa sebab, kalau kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kita berpuasa sepanjang hayat sekalipun tak sama nilainya dari segi pahala dan keberkahan dan sebagainya dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dari itu kalau kita mampu menahan sedikit kelaparan dan sebagainya, maka kita lakukan kerana Allah. Jangan semata-mata, oh tadi malam tak sahur, lalu kita tak berpuasa. Jadi tadi malam tak sahur, makanan ni takut rosak, nanti basi macam mana? Alah, kita makanlah. Ini alasan-alasan yang tak wajar untuk kita berikan. Maka sebaiknya kita bermujahadah untuk kita meneruskan ibadah puasa kita. Cuma kalau ada di antara kita yang betul-betul lemah, sakit atau sebagainya, Allah beri dia keringanan. Orang yang bermusafir diberi keringanan. Apatah lagi orang yang sakit. Kalau kita bermusafir, Ramadan, nak pergi pasar India kat KL. Musafir sekarang. Nak puasa ke tak nak puasa? Musafir. Fa in kuntum marda aw ala safarin. Atau kita pada bulan Ramadan, kita ada sesi atau meeting kat luar negara 2 hari. Nak puasa ke tak nak puasa? Begitu juga kalau kita cakap pasal musafir, ramai di antara jemaah yang pergi umrah pada bulan Ramadan. Musafir tak? Musafir. Jadi ketika kita pergi umrah, takkan tak puasa. Jadi macam mana? Dalam hal sedemikian, tajuk seterusnya nanti, manakah lebih afdal, berpuasa atau berbuka? Kita akan bincangkan senario-senario tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan sebelum kita tutup majlis? Ingat A dan B. Apa berlaku? Masukkan kategori A atau kategori B. Tahu nak kena qada atau fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.